Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam lapangan ini. Lapangan yang mudah-mudahan Allah tidak pernah membuatkan kita jemu akannya. Sebaliknya kita tetap untuk berada dalam lapangan ini sesuatu yang diberikan jaminannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam satu sabda baginda, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dimuatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala wa 'aliman wa muta'allima. Kata Nabi, dunia yang kita hidup ini sentiasa dilaknat. Macam mana dunia itu dilaknat? Ada yang menterjemahkannya ataupun mensyarahkannya sebagai sesuatu yang menjauhkan kita, sentiasa menjauhkan kita daripada mengingati Allah. Ataupun disebutkan dunia itu adalah benda yang terlaknat. Maksud yang lain antaranya yang seperti mana yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau menyebutkan bahawasanya dunia itu dilaknat kerana ianya ditinggalkan oleh orang-orang yang baik-baik seperti mana para anbiya dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperdulikan tentang dunia dalam sudut kita kata mengaut akan hasilannya seperti mana yang dikaut oleh orang-orang kebanyakannya. Bahkan bukan takat dunia itu terlaknat, semua yang berada di dalamnya juga disifatkan dengan sifat yang sedemikian rupa, melainkan yang terselamat itu hanyalah 4 perkara yang insya-Allah takkan membuatkan kita terlaknat bersama-sama dengan dunia ini kalau kita mengkelompokkan diri kita dalam 4 kumpulan ini, dalam 4 golongan ini. Siapa dia? Disebutkan yang pertamanya illa zikrullah, kecuali orang yang hidup dengan sentiasa ingat Allah. Yang kedua, apa sahaja yang menuruti amal zikir tadi, antaranya ibadat-ibadat kita, sembahyang kita, sedekah kita, puasa kita, apa yang kita buat untuk kita ingat Allah, itu insya-Allah takkan mengkelompokkan kita dalam kalangan orang-orang yang terlaknat bersama-sama dengan dunia tadi. Dan juga yang ketiganya, bila mana kita hidup sebagai orang yang alim, di mana kita tahu orang alim ni, orang yang ada ilmu ini, mudah-mudahan seperti mana yang telah pun disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Seluruh makhluk akan mendoakannya. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil bahr. Orang yang ada ilmu ni, seluruh makhluk yang berada di langit dan juga di bumi mendoakan keampunan terhadapnya. Hatta ikan-ikan yang berada dalam lautan pun akan tunduk sama mendoakan dia kerana faedah yang mereka dapat daripada orang alim ini. Dan kalaupun kita tak berada dalam kalangan yang 3 tadi, paling kurang Nabi kata pada yang keempat, jadilah orang yang muta'allimah, orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah Allah hindarkan kita daripada sifat laknat tadi. Maka jangan pernah jemu, jangan pernah rasa bosan, jangan pernah rasa penat daripada menuntut ilmu, supaya kita memperolehi salah satu daripada kelebihan kita berada dalam lapangan ini, itulah kita terhindar daripada laknat dunia ini. Apatah lagi bila mana kita menuntut ilmu daripada ilmu yang disebutkan sebagai ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada mengetahui tanggungjawab kita terhadap Allah dan juga Rasulnya. Dan kita yang di sini untuk malam ini, alhamdulillah, kita nak membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sekian kalinya, agar terus terpahat dalam hati kita kecintaan yang sebenar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat menyempurnakan tuntutan iman kita terhadap Rasul seperti mana yang telah dipinta oleh Allah, seperti mana yang telah diharapkan oleh baginda Nabi. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Takkan sempurna iman salah seorang daripada kamu sampailah aku menjadi orang yang terlebih dicintai akannya berbanding dengan ayah maupun ibunya, anak-anak, bahkan sekalian manusia yang lain. Tapi macam orang kata, nak cinta macam mana kalau kenal pun tidak, baca sirah pun tak pernah, tiba-tiba kata cinta.
takut-takut cinta yang dilafazkan itu hanya cinta dusta ataupun cinta palsu semata-mata. Malam ni kita nak sambung lagi pengajian kita daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang telah pun kita mulakan pembacaannya daripada seawal bab yang pertama. Malam ni kita nak masuk kepada bab yang baru, muka surat yang ke-29. Berkenaan tentang agama orang Arab. Kita dah lihat sebelum daripada ni tentang cara hidup, politik dan sebagainya, keturunan Arab itu sendiri. Malam ni kita nak tengok tentang apa agama orang Arab khususnya sebelum daripada ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika bila mana hidupnya Nabi Ismail alaihi salam, seperti mana yang telah ditempatkan oleh ayahnya di bumi tersebut dengan tujuannya yang telah pun dijelaskan oleh Allah, liyuqimus salah, untuk mereka itu mendirikan akan salat, sentiasa menzahirkan kesyukuran pada Allah. Maka Nabi Ismail lah penerus kepada legasi Nabi Allah Ibrahim bagi menyampaikan agama yang benar daripada sisi Allah. Apa agama Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan? Apa agama Nabi Allah Ibrahim? Macam orang bagi nama. Jawapan sebenarnya adalah Islam. Sebab Islam adalah agama yang datang daripada sisi Allah semenjak daripada zaman Nabi Adam. Orang kita je kadang-kadang disebabkan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menuturkan sesuatu agama yang dinisbahkan kepada para nabi, kadang-kadang tersilap dalam memberikan tafsiran terhadap agama tersebut. Contohnya orang tanya, apa agama Nabi Musa? Ada orang jawab, agama Nabi Musa Yahudi. Astagfirullahaladzim. Apa agama Nabi Isa? Ada yang kata agama Nabi Isa itu Kristian. Nabi Isa, Nabi Musa dan juga para anbiya yang lain, mereka itu sentiasa berada pada jalan yang sama yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Apakah agama tersebut? Islam. Kalaulah kita menisbahkan para anbiya itu dengan agama yang lain, lalu bagaimana kita nak berhadap dengan ayat Allah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala itu hanyalah Islam. Maka bagaimana dengan agama para nabi yang lain? Karena timbul masalah. Tapi bila mana kita menetapkan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, agama para nabi, seperti mana yang telah diperakui oleh anak-anak Nabi Yaqub dalam firman Allah pada ayat 133 suratul Baqarah, Allah telah menyatakan perkara ini. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Takkah kalian menyaksikan tak kala mana Nabi Yaqub didatangi dengan kematiannya, maka sempat dia bertanya kepada anak-anak dia, apa yang kalian akan sembah selepas daripada ketiadaanku? Maka anak-anaknya terus menjawab, kami akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan bapa-bapa kamu, iaitulah Nabi Allah Ibrahim, Ismail, begitu juga dengan Nabi Ishaq, di mana Tuhan tersebut adalah Tuhan yang esa, dan kami dengannya muslimun, berserah diri. Maksudnya agama yang dianuti oleh anak-anak Nabi Yaqub adalah agama yang sama dianuti oleh Nabi Yaqub, begitu juga dengan nabi-nabi yang sebelum daripadanya, iaitulah tak lain tak bukan itulah agama Islam. Yang dimaksudkan dengan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan segala ketetapan yang telah ditentukan kepada mereka. Maka kalau dilihat daripada muka surat yang ke-29 ini dimulakan oleh Syekh Safiur Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kebanyakan orang Arab menyahut seruan Nabi Ismail. Bila dengar macam ni rasa seronok dengar. Tapi bila mana diikat dengan masa ketika mana baginda mengajak mereka kepada agama bapanya Ibrahim alaihissalam. Sebab kita tahu yang menjadi penduduk paling awal menduduki bumi Mekah, diikuti dengan kaum yang dijodohkan dengannya, itulah kabilah Jurhum, tak lain tak bukan itulah Nabi Allah Ismail. Maka pengaruh Nabi Allah Ismail terhadap kaum Arab itu terlalu kuat. Dikala itulah bila mana dia menyeru untuk masyarakat Arab pada zamannya untuk berpegang dengan agama Nabi Allah Ibrahim, maka masyarakat Arab pada ketika itu pakat menerimanya. Sebab Arab ni
biasanya mereka akan mengikut pengaruh yang paling kuat. Siapa yang ada pengaruh yang paling kuat, maka itulah yang akan diikuti. Itu kebiasaan Arab. Dikala itu mereka menyembah Allah dan mengesakannya serta mengamalkan ajaran agamanya. Apa yang terasnya? Iaitulah tidak menyembah selain daripada Allah dan sama sekali tidak mengiktiraf Tuhan yang lain selain daripada Allah, apatah lagi untuk nak menyembah berhala-berhala seperti mana yang berlaku lewat waktu kemudiannya. Tetapi tuan-tuan, kita faham bila mana Nabi tersebut telah pun meninggal dunia, Nabi Ismail telah pun meninggal dunia, dan masyarakat Arab daripada usia yang memakan masa ribuan tahun ini semakin berjarak jauh daripada kehidupan Nabi yang pernah hidup bersama-sama dengan mereka satu ketika dahulu, yang namanya Nabi Ismail. Walaupun dia bukan berdarah Arab, dan tuan tahu kan Nabi Allah Ismail dia bukan berdarah Arab, tapi dia pernah meninggal di bumi tersebut dan mereka bersama-sama dengannya. Setelah berlalu masa yang panjang, biasalah manusia ni bila mana dia melalui satu-satu nikmat yang panjang, kadang-kadang keadaan yang panjang itulah menyebabkan dia banyak lupa. Kita pun bila mana usia kita panjang, apa jadi? Banyak lupalah kan, biasalah tu. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan ada dua nikmat yang manusia selalu lupa akannya. Nikmat apa? Sihat dan juga masa lapang. Punya banyak nikmat Allah pada kita, tapi Nabi sebut yang paling banyak manusia lupa apa dia? Sihat dan juga masa lapang. Kenapa agak-agak? Sebab dua nikmat ini adalah merupakan nikmat yang terpanjang yang dikurniakan oleh Allah pada seseorang. Orang hanya akan hilang nikmat sihat bila mana dia mula jatuh sakit. Maksudnya sebelum daripada dia jatuh sakit, dia hidup dalam keadaan sihat untuk tempoh yang lama. Begitu juga dengan masa lapang. Bila dia nak sibuk, biasanya waktu ketika mana dia dah mula bekerja, kemudian lepas tu dalam beberapa waktu tentu dia sibuk. Tapi sebelum daripada tu, zaman kanak-kanak, zaman remaja, kalaupun dia sibuk, anak-anak mengadu kata, "Ui abah sibuklah sekarang ni, banyak kerja sekolah sebagainya." Kita yang dah kerja dekat alam kerjaan ni gelak je, sibuk. Dia tak tahu bapak sibuk macam mana. Maksudnya lapang kita tu sebenarnya panjang. Kita yang sibuk bekerja ni, sibuklah. Siapa yang gelakkan kita? Siapa yang gelakkan kita? Kamu kata kamu sibuk, orang dalam kubur gelakkan kita. Kau kata kau sibuk, kami dalam kubur lagi sibuk nak jawab soalan malaikat. Nampak? Kita akan hidup dengan panjang masa ini akan membuatkan kita lupa. Sihat panjang masa, lapang panjang masa, kita terlupa. Maka macam itulah yang berlaku kepada umat Arab. Sedangkan satu ketika Allah telah pun memberikan nikmat kepada mereka sehingga mereka boleh hidup dalam tanah gersang yang tak terfikir di manusia akan ada ketamadunan, kalaupun bukan sebesar-besarnya, paling kurang ianya kehidupan yang manusia tak pernah terfikirakannya. Sebuah tanah gersang yang tidak memiliki tanaman maupun sumber air yang teratur. Akhirnya Allah rezekikan kepada mereka satu mata air yang bernama Zamzam, bagi memulakan kehidupan yang kemudiannya dituruti dengan kehidupan beribadah kepada Allah dengan dirinya rumah Allah yang namanya Kaabah, membuatkan manusia daripada seantero dunia sanggup untuk mendatangi tempat tersebut. Itu nikmat Allah yang Allah sebutkan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Allah yang buatkan penduduk di tanah tersebut boleh makan setelah mereka itu lapar. Allah yang memberikan keamanan kepada mereka dengan adanya rumah Allah di tapak tersebut. Sampaikan tentera yang terkuat pada masa tersebut pun kalah dengannya. Siapa dia? Abraha. Subhanallah. Namun pada peringkat awalnya, apa yang menjadi teras pegangan agama itu masih lagi ada. Disebutkan, dikata, namun mereka masih lagi tetap berpegang dengan akidah tauhid, belum lagi dimasuki dengan racun-racun syirik, belum lagi. Ada lagi beberapa syiar agama Nabi Ibrahim, seperti mana kita tahu ibadah haji, tawaf masih lagi ada.
Ibadat haji cara mereka lah, cara orang jahiliah. Tawaf tu masih lagi ada. Ibadat-ibadat mereka di sisi Kaabah itu masih lagi ada. Sampailah tiba perosak kepada akidah ini, dan dia mendapat kutukan daripada Allah, malaikat dan seluruh manusia sampai ke hari ini. Bila sebut nama dia, dia akan menerima kutukan daripada Allah, malaikat, manusia dan sekalian makhluk yang lain. Ini yang kita kata bahaya kalau kita membawa satu budaya yang buruk yang akhirnya dituruti oleh masyarakat zaman berzaman. Sepanjang orang membuat dosa dengan sebab apa yang telah kita biasakan tersebut, kita akan turut sama menanggung dosa dengannya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amala biha. Siapa yang telah pun mewariskan satu pekerjaan yang buruk, yang menyebabkan orang selepas daripada dia pakat duk ikut pekerjaan buruk dia tu, maka baginya dosa bagi pelakuannya dan dosa orang yang ikut perbuatan dia. Macam itulah juga kalau kita mewariskan pekerjaan yang baik kan. Siapalah yang mula-mula bina surau ni lah, saya pun tak tahu, saya orang baru dekat sini. Tapi yang memulakan gerak kerja untuk membangunkan surau Ikhlas ni sampai ke hari ni, selagi mana ada orang salat, selagi mana ada orang mendirikan ibadah, maka mereka dapat pahala walaupun dia dah mati kot. Bayangkan. Siapa yang mula buat durjana, merubah akidah masyarakat di tanah Arab ni, disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Tiba di satu zaman yang mana hidupnya seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai. Seorang dia punya kerja, bukan ramai-ramai. Apa kerja dia? Dia ni adalah merupakan pemimpin bagi Khuza'ah. Bani Khuza'ah, kita tahu antara bani ataupun kabilah yang besar yang mendiami bumi Mekah daripada seawal waktunya. Kalau kita dengar sebelum daripada ni kan, pada zaman ketika mana Tok Wan Nabi Qusay, Bani Khuza'ah dah ada. Maksudnya lama dah. Dia adalah merupakan pemimpin Bani Khuza'ah. Dan Abdul bin Lu'ay ni bukan calang-calang orang daripada sudut kebaikan dia. Orang kenal dia sebagai orang yang banyak sedekah, banyak buat baik, kira orang respect habislah dia. Bukan orang calang-calang lah. Mana kata dia bukan kutu berhak, orang kita kata. Bukan orang tak baik yang orang akan tinggalkan dia. Tak. Di mana pun dia berada, orang akan menyorot kelakuan dia sebab dia adalah orang yang baik. Dan satu ketika dia memang memelihara hal-hal agama yang ada daripada sebelum daripada tu. Tetapi kita tahu ujian daripada Allah terhadap iman kita mungkin berlaku pada bila-bila masa. Itu sebab kita kena minta selalu daripada Allah agar Allah tetapkan iman kita, jangan sampai tercabut barang seketika pun. Jangan kita berasa selesa hari ini kita dah boleh mari surau, semayang elok-elok, akidah kita atas akidah ahli sunnah wal jamaah dah seronok dah akidah kita ni, mudah-mudahan kita mati dengannya. Tapi jangan terlalu overconfident. Kalau Allah nak ubah hati manusia tu sekejap je. Amr bin Luhai ni terfitnah dengan satu fitnah yang saya ceritakan nanti. Di mana dengan kepribadian yang sebegini, yang orang kata baik sangat ni, siapa tak sayang? Dah orang baik, semua sayang belaka. Dan apa yang dia cakap, orang pakat dengar belaka. Pasal apa? Sebab dia ni memang orang baik. Kerana menyangka bahawasanya daripada perlakuan dia yang baik, tabiat dia suka bersedekah, buat pula amalan-amalan agama, maka pada waktu itulah mereka menyangka kehidupannya itu yang termulia. Itu yang kita sebutkan, beramal tu bagus, baik sangat. Jadi orang baik tu bagus, sedekah banyak-banyak tu bagus. Tapi yang paling utama yang perlu kita jaga apa dia? Selain daripada amal ibadat yang mesti kita kena buat saban waktu, jangan berhenti cari ilmu. Sebab dengan kejahilan ia boleh merubah keadaan yang baik itu menjadi buruk dalam sekelip mata. Tambah-tambah akhir zaman. Satu ketika dahulu Amr bin Luhai ini cuma diuji dengan patung berhala. Akhir zaman ni
Patung berhala versi moden ni lagi banyak. Ia mungkin belum lagi dalam bentuk-bentuk sembahan-sembahan patung-patung, tetapi mungkin datang dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang menggugat keimanan manusia untuk memilih sama ada jalan Islam itu yang paling utama ataupun yang lain daripadanya lebih baik. Maka kita lihat apa yang berlaku satu ketika bila mana Amr bin Luhai ini dia pergi ke bumi Syam. Tuan-tuan tahu bumi Syam ini yang kita baca sejarah sebelum daripada ni, ia berada di bawah pengaruh siapa? Rom. Ingat lagi tak? Rom dia menguasai bumi Syam sehingga Caesar, yang saya nyatakan sebelum daripada ni, Caesar yang nak boleh nama Caesar ni, dia mesti kena ada 3 ciri. Ciri yang pertama, dia mesti menguasai bumi Rom. Yang kedua, dia mesti menguasai bumi Syam. Yang ketiga, dia mesti menguasai semenanjung tanah Arab. Dengan 3 ciri ini, maka barulah dia layak bergelar Caesar. Salah satu daripada wilayah taklukannya menyebabkan pada ketika itu golongan Kristian dilihat terkehadapan kuasa Rom itu lebih besar berbanding sekalian yang lain, kerana mereka menakluki bumi yang paling berkat di waktu itu, iaitulah bumi Al-Aqsa. Dan sehingga ke hari ini, siapa yang menakluki bumi tersebut, kebiasaannya mereka adalah merupakan penguasa dunia pada satu masa. Macam orang Yahudi pada hari ini, kerana dia telah pun bukan menakluklah, hampir menguasai bumi tersebut, maka dia dilihat sebagai penguasa dunia pada hari ini. Apa yang dia buat jahat macam mana pun orang tak nak kata apa. Itu dia. Maka Amr bin Lu'ay ni daripada kawasan Ummul Qura. Nama lain bagi Mekah. Ummul Qura ni apa dia? Senang cerita, pekan koboi. Satu bandar yang tak berapa maju. Pergi ke bumi Syam yang pada waktu itu dah moden banyaklah, dengan kemodenan masa tersebutlah akibat daripada pengaruh Rom yang menguasai tanah tersebut. Maka bila mana dia buat perbandingan kehidupannya di bumi Mekah yang nampak macam susah, orang Mekah pun susah, tapi pergi ke bumi Syam, tengok Syam ni maju, maka dia cuba mencari hipotesis tanpa bersandarkan kepada keilmuan yang sebenar dengan kejahilan dia yang sedang melanda diri dia pada waktu tersebut. Apa yang dilihat daripada amalan masyarakat Syam yang dianggap pada waktu itu adalah masyarakat yang maju. Apa yang dibuat oleh masyarakat Syam pada ketika itu? Mereka pakat menyembah berhala belaka. Itu dia. Dah jadi cerita dah ni. Orang maju pasal apa? Sembah berhala. Senang dibuat hipotesis kan? Maka bila mana dilihat orang Syam itu menyembah berhala, maka dia pun menganggap apa yang dilihat ni itu sebagai sesuatu yang baik dan menyangka ialah merupakan satu kebenaran. Sebabkan Syam pada ketika itu adalah tempat para rasul dan penurunan kitab-kitab. Dan apa yang dilihat daripada kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di tempat tersebut adalah merupakan petunjuk apa yang diorang buat itu betul. Itu sebab agama ini, tuan-tuan, ia tidak semata-mata boleh diukur dengan akal tanpa diberikan bimbingan wahyu. Kalau tidak, habislah kita. Bakat semua tokoh agama lain. Pasal apa? Kerana dibandingkan dalam dunia hari ini, kebanyakan daripada dunia-dunia Islam dilihat jauh lebih mundur berbanding dengan dunia-dunia yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Contohnya, kalau ikutkan benda ni, habis dah para sahabat pakat duk tukar dah agama. Sebab zaman Nabi zaman susah. Tapi agama bukan begitu. Agama, ya, Allah suruh gunakan akal, betul. Tetapi akal itu mestilah dipadukan dengan wahyu bagi melihat apa hakikat sebenar bagi kemajuan untuk manusia, yang mana kita sememangnya saban waktu diseru untuk mencapainya. Manakan tidak, setiap kali laungan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jom kita tuju kepada kejayaan yang mana kejayaan itu lebih holistik, dunia dan juga akhiratnya. Tapi kenapa umat Islam masih lagi gagal? Adakah kita salah kepada apa yang menjadi teras bagi agama kita, iaitulah ketuhanan? Datang keraguan pada sebahagian anak-anak muda kita yang mungkin berkiblatkan dengan kiblat negara-negara yang lebih maju. Maka mereka meninggalkan kehidupan beragama Islam yang dilihat banyak melecehkan kehidupan mereka itu. Konon-kononnya semuanya dalam Islam ni tak boleh belaka. Macam mana nak maju, dia kata. Nampak?
Mungkin itu yang berlaku kepada Amr bin Luhai. Lalu bila mana idea itu telah pun timbul dalam diri dia, dan kita yakin tak lain tak bukan pasti ialah merupakan bisikan daripada syaitan yang memberikan idea-idea yang tak benar sedemikian rupa, bila dia balik daripada bumi Syam pada kali tersebut, sempat dia mencapai satu berhala yang dibawa daripada bumi Syam yang namanya Hubal. Itulah berhala yang pertama yang dibawa daripada bumi Syam, angkut daripada bumi Syam, daripada bumi Mekah. Berapa jaraknya? Ribuan kilometer. Sanggup bawa tu. Pasal apa? Pasal keyakinan dia dengan sembah berhala lah. Selepas daripada ni orang Mekah akan menjadi lebih maju ataupun sama maju macam orang Syam. Adulah, teruknya kita kalau kita berkiblatkan dengan kiblat hawa nafsu, dengan kiblat akal tanpa bimbingan wahyu, akan jadi macam ni. Ini yang berlaku kepada umat Islam lewat waktu ini. Masing-masing pakat malu konon-kononnya nak hidup dengan cara hidup Islam yang sebenar. Sebab apa? Sebab dia kata kalau sebut Islam hari ini orang pakat pandang lekeh, pandang hina, pandang lemah. Ini ujian Allah untuk kita. Sebab kita tahu Islam itu agama yang memang Allah tentukan dia ada pasang surutnya. Ia umpama kitaran yang sesekali berada di atas, maksudnya berada pada puncak ketinggian kemegahannya, dan Allah akan uji. Ia akan berada pada puncak titik lemahnya akibat daripada kelemahan umatnya, seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Tada'a alaikumul umam yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha qalu aqillatuna nahnu yawma idh qala bal antum kathir walakinnakum mutha'un ka musa'is sayl. Nabi sebut dah, satu masa nanti kita akan jadi umat yang lemah, macam nak kena telan makanan-makanan yang terhidang di hadapan kaum-kaum yang lain yang nak dimamah sepuas-puas mereka. Sampaikan para sahabat bertanya, Rasulullah, kami waktu tu sikit ke sampai orang boleh buat apa saja ke atas kami? Tak, Nabi kata kamu banyak, tapi banyak yang bukan menghasilkan kekuatan, banyak yang lemah seperti mana buih-buih yang datang terbit selepas daripada buah yang melanda. Sarahumul wahan, mereka itu telah pun ditimpakan dengan penyakit wahan. Sebelum daripada itu Nabi sebutkan apa dia? Allah akan cabut daripada hati-hati kita ni, daripada hati-hati musuh kita ni, rasa takut terhadap diri kita. Dan Allah akan timpakan kepada kita dengan penyakit yang disebutkan sebagai penyakit wahan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa sebab kami kena dengan penyakit tersebut sampai membuatkan kita jadi lemah? Nabi kata dua sebab je. Apa dia? Yang pertama, cinta sangat dekat dunia. Yang keduanya, bencikan sangat dengan mati, takut sangat dengan mati. Orang kata tu ayat kelece, Ustaz. Ayat kelece ni maksudnya ayat yang selalu orang sebut. Cintakan dunia, bencikan kematian. Tak payah tengok orang lain, tuan-tuan, tengok diri kita sudah lah. Nah, orang biasa ke, orang tak biasa ke, orang awam ke, ustaz-ustaz ke, berpotensi untuk terkena dengan penyakit ini. Once bila kita kena dengan penyakit ini, habis kita, tuan-tuan. Nak bangun subuh pun tak larat nanti kan. Sayang nak tinggalkan tilam 10 inci tu. Sayang nak tinggalkan bilik berekon sedap, nak tinggalkan untuk Allah. Pasal apa? Pasal cintakan dunia yang berlebih-lebihan, dan kalau boleh tak nak mati. Itu yang menyebabkan kita lemah. Maka bila mana Amr bin Luhai bawa balik berhala yang bernama Hubal daripada bumi Syam, dan kita dah sebut dia ni orang yang respected, orang yang dihormati oleh masyarakat dia, maka dia pun menyuruh kaum dia pada ketika itu, jom sama-sama kita sembah berhala yang bawa balik daripada bumi Syam ni. Ini benda bagus ni. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah ada di kalangan kita yang berbuat demikian. Dalam surah Ikhlas ni, kita tak tahu nak masa depan macam mana. Hari ni alhamdulillah kita ada majlis-majlis ilmu yang menekankan kepada kita prinsip-prinsip tauhid.
prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, macam mana kita perlu bertuhankan dengan Tuhan yang esa, tidak ada boleh Tuhan yang lain selain daripada Dia. Ibadat ini mesti mencakupi dua prinsip yang utamanya. Yang pertama mesti ikhlas, yang kedua mesti dengan ilmu, yang itulah mengikuti paduan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita dan Nabi tunjukkan pada kita. Itu prinsip yang kita tahu. Tapi satu ketika nanti kalau kita kata kita tak susuli amal ibadat kita ni dengan majlis-majlis ilmu yang menerangkan tentang prinsip-prinsip beragama, akhirnya jangan kita fikir bahawasanya takkan berubah amal ibadat kita itu kepada seperti mana yang berlaku kepada penduduk Arab satu ketika dahulu. Mereka cuma diajar oleh seorang lelaki yang biasa yang namanya Amr bin Luhai ini untuk sembah berhala yang namanya Hubal. Dan disitulah bermulanya dia mengajak penduduk Mekah supaya mensyirikkan akan Allah. Orang nak mula sesatkan orang ni tak semestinya dia orang jahat, tuan-tuan. Tapi boleh jadi dia orang baik yang disesatkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyesatkan orang lain. Itu juga boleh jadi begitu. Sama-sama kita mohon lindung daripada Allah. Janganlah kita jadi orang yang sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Ini doa yang Nabi ajarkan pada kita bila kita keluar rumah. Satu daripada 4 benda. Allahumma inni a'udzubika min an azilla aw uzal aw adilla aw udal aw azlam aw uzlam aw ajhala aw yujhal alaih. Ada 4 benda yang Nabi ajar pada kita keluar rumah. Baca doa ni, ya Allah, aku mohon lindung daripada Engkau, daripada aku tergelincir ataupun aku digelincirkan oleh orang, ataupun aku sesat, ataupun aku menyesatkan orang, disesatkan oleh orang. Aku menyesatkan ataupun aku disesatkan oleh orang, ataupun aku berbuat zalim pada sesiapa, ataupun aku dizalimi oleh sesiapa, ataupun aku membodohkan sesiapa, ataupun aku dibodohkan oleh sesiapa. Kalimah au ajhala au yujhala alaih. 4 benda yang Nabi minta kita lindung. Sebab kita tak tahu kalau Tuhan nak ubah hati kita sekejap ya, tuan-tuan. Tambah-tambah kalau kata siapa yang Allah dah berikan kepadanya, wal'iyadzubillah, Allah berikan kepada dia kepetahan lidah berbicara, cakap sedap. Kalau Allah ubah hati dia habis, orang lain pun dia tarik sekali join dia nanti. Tu kalau kita tengok orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, ujian bagi mereka, dan mudah-mudahan Tuhan tak uji kita dengan ujian tersebut, na'udzubillah min dzalik. Sebab kita tahu kalau kita terlibat dengan benda ni, kita akan menanggung dosa tersebut untuk tempoh yang panjang. Bukan takat dosa kita, bahkan dosa orang lain yang kita sesatkan. Wal'iyadzubillah. Nah, tu dia Amr bin Luhai, dia buat begitu. Orang hormat dia, orang ikut cakap dia, orang sahut ajakan dia. Asal cuma seorang ajak geng kaum dia sembah berhala. Daripada cuma hanya 2-3 orang yang diserukan, akhirnya kata Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, penduduk Hijaz. Siapa penduduk Hijaz? Sebut penduduk Hijaz ni bukan setakat Mekah, tuan-tuan. Hanya di Madinah pun turut sama sembah berhala juga. Hijaz ni mewakili Mekah dan juga Madinah. Dua-dua tempat ikut idea yang dikemukakan oleh Amr bin Luhai supaya menyembah berhala pada ketika tersebut. Disebabkan penduduk Mekah pada ketika itu kita tahu adalah penduduk yang dihormati oleh masyarakat pada ketika itu dan kawasan sekitarnya. Siapa yang mendapat kuasa untuk menjadi pemerintah bagi Mekah, kebiasaannya mereka itu akan menjadi kumpulan yang dihormati oleh penduduk Arab dan sekitarnya. Okey. Begitu juga dengan penduduk tanah haram itu sendiri, of course lah. Tambah-tambah tahu tentang Amr bin Luhai ini bukan calang-calang orang. Orang yang ada nama, orang yang baik. Bila mana dia seru buat benda tak betul, orang pakai ikut belaka. Na'udzubillah min dzalik. Daripada satu berhala yang namanya Hubal itu, ianya beranak. Beranak itu maksudnya bercambah. Antara berhala tertua yang dinamakan sebagai Al-Manat. Al-Manat ini satu berhala yang diletakkan di sebuah tempat yang bernama Al-Mushallal, satu tempat yang berdekatan dengan persisiran Laut Merah sebelah pantai Jeddah. Itu dia punya kedudukan dia yang pertama, yang berhampiran dengan kawasan disebutkan sebagai Gudaid.
Budaik ni asalnya Qu dengan Qaf, tapi orang-orang di bahagian bumi Mekah, Madinah ni, Hijaz ni, dia punya lahjah dia tak macam Mesir. Mesir kalau Qaf jadi Hamzah, Budaik. Tapi kalau kata orang-orang di belah-belah Hijaz ni, kalau kata Qaf tu jadi Ga, Budaik. Kalau tuan-tuan biasa memasuki tanah bumi Mekah waktu musim haji, checkpoint sebelum masuk Mekah tu kat situ, nama dia Budaik. Kawasan itulah dia letakkan kawasan berhala yang namanya Manat. Manakala berhala yang kedua yang terkenal juga yang namanya dengan namanya Al-Lata. Bukan Al-Lata, Al-Lata. Berhala yang kedua, di mana berhala kedua ini kedudukannya itu berada di laluan yang menuju ke bumi Taif. Dan berhala yang ketiga yang terbesar yang dinamakan sebagai berhala Al-Uzza, yang diletakkan di sebuah tempat yang bernama Wadi Nakhlah. Tiga-tiga tempat ni kalau kita pelajari tentang geografi Makkah satu ketika dahulu, ianya merupakan laluan utama keluar masuk ke bumi Makkah, yang menyebabkan setiap yang nak mendatangi bumi Makkah pasti akan terpandangkan ketiga-tiga berhala ini, lalu mereka menyangkakan bahawa sedang ketiga-tiga itulah kuasa yang menjaga keamanan dan juga ketenteraman serta kemakmuran bagi tanah tersebut. Di mana tiga berhala ini adalah merupakan berhala-berhala mereka yang terbesar, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Allah kata tidakkah mereka melihat yang namanya patung Lata wal Uzza, Manat yang ketiganya. Adakah mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala itu anak perempuan, sedangkan bagi mereka adalah anak lelaki? Mereka katakan bagi Tuhan itu ada anak perempuan. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Kata Allah, itu merupakan satu pembahagian yang sangat-sangat buruk. Bagaimana mereka merubah tauhid yang sebenar-benarnya, yang Allah tak ada anak, dia buat Allah tu ada anak, kemudian bagi pula anak yang diorang tak nak. Orang Arab ni kalau buat perempuan dia tak suka, dia nak yang lelaki, tapi dia yang tak suka tu dia bagi kat Tuhan dia. Bagus. Jahat orang Arab satu ketika dahulu. Dan dengan bermulanya muncul tiga lagi patung yang besar ini, membuatkan pada waktu itulah bermulanya kesyirikan di semenanjung tanah Arab itu mulai berleluasa, dan berhala-berhala itu semakin banyak di merata tempat di bumi Hijaz, sampaikan kita buka dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Nabi buka kota Mekah, diriwayatkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah itu bilangannya 360, ibaratnya 1 degree darjah yang ada dalam pusingan itu mewakili satu berhala. Kan 360, maknanya setiap degree itu ada berhala. Subhanallah. Asal-asal cuma satu je. Siapa sangka tiba-tiba bumi yang suci yang Tuhan peruntukkan untuk umat manusia bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Ibrahim, waktu nak bina Nabi Ibrahim nak bina Kaabah pun Tuhan dah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 26 tu kan, wa iz bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a. Waktu Allah peruntukkan bagi Nabi Allah Ibrahim untuk bina rumahnya, Allah sebut yang pertama sekali, jangan syirikkan Allah sama sekali dekat tempat tersebut. Tapi benda pertama yang Tuhan pesan itulah yang berlaku bagi umat Arab setelah mereka jauh daripada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada cerita lagi yang kita akan ceritakan insya-Allah dalam kuliah akan datang. Saya kira memadai untuk hari ini, untuk kita faham bagaimana bermulanya akidah syirik masuk dalam masyarakat Arab, dan kita faham mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad, di mana seruan yang paling utama yang Nabi diminta untuk menyeru kepadanya apa dia? La ilaha illallah. Masalah itulah masalah yang paling utama bagi sekalian masalah-masalah yang lain. Bila mana ia berjaya diruntuhkan,
insya-Allah masalah-masalah lain dapat dirawat. Macam itulah juga umat Islam. Bila mana masalah akidah itu ditangani, insya-Allah masalah-masalah lain akan dapat diperbaiki. Tapi selagi mana masalah akidah masyarakat itu tak diperbaiki, masalah-masalah yang lain bukan tak boleh nak selesai, tapi ia terlalu jauh untuk diselesaikan. Sebab pemula bagi segala-galanya, macam kita kata nak semayang, mula bagi semayang apa dia? Orang kata takbiratul ihram. Betul. Tapi pemula bagi sembahyang yang namanya ikhlas. Ikhlas tu apa dia? Tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ikhlas sampai bagi salam selesai pun tak selesai sembahyang kita. Maksudnya Tuhan tak terima kan? So masalah yang paling utama yang perlu diselesaikan dalam masyarakat adalah masalah tauhid kita yang benar pada Allah. Barulah masalah-masalah lain insya-Allah akan selesai. Wallahu taala. Kita berhenti kat situ dulu. Boleh tuan-tuan. Saya tak berani lagi nak buka soal jawab. Takut masa yang diambil panjang, dan saya pun bukan alim mana. Tapi kalau ada apa soalan, nanti tuan-tuan tulis, tuan-tuan hantarlah pada saya, mesej ke apa dia, saya jawab dalam kuliah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Boleh gitu nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.